Akmal tak faham, saya tak faham, semua orang tak faham. Farizwan pun tak faham sekali. So kita tujuan kita untuk kita santai-santai ni untuk kita memberi penerangan dalam bahasa Melayu. So ni orang panggil first time saya cakap dalam bahasa Melayu. Berkaitan dengan sesi penerangan kepada gamma kamera ni. Okey. Untuk Farizwan mungkin Farizwan tak pernah bekerja dengan gamma kamera. Okey, mungkin berminatlah untuk tahu dari segi gamma kamera tersebut, apa yang ada, sistem dan sebagainya. Mungkin saya boleh bagi tahu sikitlah. Okey, ni saya cuba present saya punya slide. Nampak tak slide ni? Nampak tak slide ni? Nampak boleh Syamil, jelas nampak. okey. Okey. Tapi saya nak carikan dia punya pointer dulu. Okey, laser pointer. Okey. So, ini dipanggil gamma kamera lah. Okey. Cuma gamma kamera ni dia ada CT. So, zaman dulu-dulu tahun 60-an, 70-an dia panggil angle camera ataupun angle Hall camera. So, zaman tu mungkinlah kita pun tak lahir, saya pun tak lahir, Akmal pun tak lahir lagi. So, dia ada dah penciptaan radio isotop, okey, pengimejan radio isotop. Okey. Cuma masa tu dia ada yang ini. Kita panggil yang inilah, yang dua ni. Okey. Cuma pada tahun 2010 ke atas kita dah ada dipanggil SPECT. Okey. Asal gamma kamera ni sebab nama dia dari dia mengeluarkan sinar gamma, radio isotop yang mengeluarkan sinar gamma yang kita berikan kepada pesakit. Kita cucuklah ataupun bagi dia minum. Kemudian bahan-bahan yang mengeluarkan sinar gamma secara tak langsung akan memberikan lokasi dia. Di manakah orang panggil terletaknya organ-organ tersebut dan kita boleh tengok sama ada organ tu berfungsi ke ataupun tidak. Okey. Yang ini teknologi yang terbaru. Okey. Jadi yang saya cerita tu tahun 60-an. Okey. Dia hanya ada dua sahaja. Ataupun macam ni sajalah. Dipanggil detector di sini dan semua. Okey. Cuma zaman sekarang ni kalau kita tengok tahun 2010 ke atas. Gamma kamera sahaja kurang mendapat sambutan sebab kita nak tengok lokasi. Orang panggil structure ataupun anatomi. Okey, di manakah abnormalnya sistem tersebut. Kita nak tengok itu saja, kita tak tengok pun benda-benda lain. Biasanya kita nak tengok macam mana organ tu berfungsi dan sebagainya. Okey. Dalam market sekarang ni kita ada Siemens, kita ada GE. Dua-dua ni orang panggil seteru lah dalam market Malaysia ni. Apa yang saya cerita ni lebih kepada market Malaysia lah. Kita tak adalah market daripada Europe ke, market daripada Amerika ke dan sebagainya. So di dalam suasana sekarang ni kita ada Siemens dan kita ada GE. Okey, dulu kita adalah Philips. Tetapi Philips pun dah tarik diri daripada nuclear medicine. Mungkin dia nak buat model lagi bagus. Kemudian kita tengok Siemens dan juga GE ni memang seteru lah. Ada yang suka Siemens. Mungkin orang cakap Siemens tu daripada Jerman dan GE ni daripada US. Tetapi kalau kita tengok SPECT ni dia punya spek ni daripada Israel. Menarik tu daripada Israel. So biasanya ini dipanggil detector. Okey. Seolah-olah detector ni GE dan Siemens ni seolah-olah detector ni macam kereta kita kan. Kereta kita orang nak tengok enjin yang terbaik. Enjin berapa point, 2.0, 2.4 dan sebagainya. So serupa juga dengan kita punya gamma kamera ni. So gamma kamera ni kita menggunakan dia punya orang panggil detector kita. Okey. Biasa detektor kita gunakan sodium iodide lah. Ini yang paling famous sekali. Sejak tahun 60-an lagi, orang menggunakan sodium iodide dan dia berkekalan sampai sekarang. Dan tidak mustahil dia masih lagi popular. Tetapi kalau kita tengok generasi baru ni, orang telah memperkenalkan semiconductor. Okay, so dipanggil CZT.
ataupun dipanggil cadmium zinc telluride. Itu saingan terbarulah. Dan dia ada potensi untuk menggantikan teknologi scintillation. Kita panggil teknologi scintilasi lah. Okey. Mungkin dalam 5 tahun atau 6 tahun akan datang. Dan dipanggil DR. Itu dia panggil digital lah. Sebelum ni kita panggil yang ini, kita panggil apa? Dia panggil computer lah dan sebagainya. Okey, design dia sama je. Detector, kemudian belakang dia CT. Yang ni patient baring lah. Apabila patient baring ni, so dia akan bergerak lah. Okey. So dia akan berputar. Dia akan berputar. So kalau ikutkan kat sini 180 lah. Okey, ada juga yang company yang bagus, ada bagi 3 detector, triple hit. 1, 2, di tengah-tengah ni 3. Harga dia mahal lah. Sebab enjin dia mungkin panggil V8 ke V12 ke, lebih kurang macam tu lah. Tetapi yang ini 3 ni triple hit, dia mempercepatkan lagi. Cuma dia kurang popular sebab mungkin orang panggil dari segi practicality dia kurang practical. Dan kurang popular. Macam kita tengok di City lah. Kalau kita biasa dengan City Type 2 dengan generasi Gen 4 dengan Gen 5. Gen 4 ni dipanggil rotate. Okay, Gen 5 ni dia panggil rotate. Station dengan rotate. Yang rotate adalah source, detector adalah station. Cost dia tinggi. Nampak teknologi tu bagus tetapi kurang praktikal. So benda tu sama juga berlaku di dalam perubatan nuklear ataupun gamma kamera. So kita tengok dia punya design, ini je lah yang biasa yang kita nampak. So kita ada 2 dan biasanya kita menggunakan solder iodide dan patient akan berbaring lah. Okey. Dari segi orang cakap gambar ya. Okey, saya boleh tunjuk gambar. Okey. Ini yang gambar kita dapat. Apabila kita scan pesakit tu, kemudian kita bagilah teknisium 99. Itu yang biasa lah. Ada orang boleh guna iodine 131, ada orang guna iodine 123 dan macam-macam lah. Orang akan bagilah. Ikutlah apa yang dia orang nak. Kemudian pesakit akan baring. Biasanya 1 jam ke 3 jam ke. Ikutlah radioisotope yang kita nak siasat. Kita nak siasat organ apa. Kemudian dia dilabelkan dengan bahan radiofarmasi. Kemudian kita akan dapat gambar ni. Ini gambar CT. Gambar CT tidak perlu ada perlu ada radioaktif. Hanya daripada luaran ditembak dapatlah gambar kat sini. Okey. Kemudian ini adalah gambar dia. Memang tak handsome pun, tak berapa jelas gambar kamera ni. Sebab disebabkan oleh statistik dia kurang banyak. Dan kedua adalah resolution, spatial resolution dia kurang bagus berbanding dengan mesin CT. Kemudian ini kita gabungkan dia spek dan CT. So kita akan nampak di mana lokasi dan kita boleh nampak di manakah kewujudan ataupun kita boleh panggil functional, macam dia berfungsi tak berfungsi. Ini gambar je lah. Kita boleh daripada sini saya boleh nampak, saya boleh sampaikan ini adalah organ di hati kita. So banyak berkumpul di hati lah. So saya boleh jangkakan yang ini untuk lutetium lah. Okey. Dan ini sama saja. Ini adalah gambar daripada gamma kamera tersebut. Okey. Okey, saya stop sharing. Ni nak tuk-tak masuk tadi. Sekejap. Okey. Ada apa-apa yang berkait soalan apa semua? Ni Anip Sazwan pun masuk. Ada soalan? Akmal ada apa-apa untuk ni sebelum tanya saya apa? proceed Baru ke yang sampai lain? ni, baru masuk. Baru sampai? Aduh, baru sampai pula. Laju baru 14 minit dah habis talk dah ni. Belum habis lagi. Ini baru introduction. Dia belum lagi ni Dr. yang Akmal tak belum bagi lain. tentatif, tak tahulah macam mana. Tak apa, ini santai-santai. Okey, santai. Ini Okay, bukan Sunway nak ada proceed. tentatif. Ini bukan Sunway nak ada tentatif. Ini anjing. Okey, proceed.
Proceed Okey, semua faham lah. Okey, tak apa. Kita faham. Saya share lagi. Kejap. Okey, dapat Dapat. Okey. Kami ada soalan. Okey, dapat. Bagus. Apa soalan? Dekat Malaysia, siapa yang pakai CZT? Okey, CZT ni sebenarnya kalau kita tengok teknologi ni hanya dia buat hanya untuk kardiak saja. Okey. Ini dipanggil second generation. Second generation dipanggil gamma camera. Okey. Biasanya kalau CZT tak silap di hospital HSA Johor Bahru ada dia buat. Cuma masalah CZT ni dia boleh dia dari segi dia mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan scintillation. Pertama dia punya sensitivity memang sensitif sangat, okey. Boleh dikatakan 6 kali ganda lagi sensitif. Yang kedua, resolution dia sebab dia tidak menggunakan scintillation, dia menggunakan semiconductor, dia boleh sekitar 2.5 mm sehingga 5 mm spatial resolution. So kalau ikutkan dia hampir sama dengan PET-CT yang kita guna PET-CT yang kita guna PET-CT kita pakai apa nama ni yang baru ni lah yang menggunakan TOF tu, okey, yang TOF tu. Tetapi kelemahan dia satu saja, dia hanya boleh bawah 250 kV. So iodine 131 memang tak boleh. Tak layak. So kalau tak nampak nak buat langsung. tak nampak langsung. Maksudnya okay. lagi teruk daripada sodium iodide. Kalau untuk tak iodine. boleh. Okay. Tak boleh. Dia maksudnya dia seolah-olah dia tak bukan dalam range dia. Okay. Dia hanya bagus 250 dan ke bawah. Seolah-olah kalau 250 ke bawah kita boleh cakap lutetium TC 177 TC yang biasa. Kita boleh pakai indium, okey, indium. Kemudian kita boleh pakai thallium 200. So maksudnya yang tu yang bagus. Dan disebabkan oleh image quality pada kardiak ni kurang bagus, bukanlah kurang bagus, maksudnya kardiak ni mungkin ada masalah tertentu. So kardiak ni memang amat berguna pada dipanggil CZT ni. Dan kita boleh assume, kita boleh cakap kemungkinan sekarang ni memang orang panggil cardiac spec. Kalau kita tengok CZT memang cardiac spec, tetapi tahun ni kalau kita tengok dia bukan sahaja cardiac spec, dia lebih daripada tu. Maksudnya TC biasa pun dah boleh pakai. Cuma pertama sekali benda ni agak baru. Kos dipahamkan lagi murah. Okey, kos dia lagi murah sebab dia semiconductor, lagi murah daripada scintillation. So kemungkinan kena buat banyak kajian baru boleh benda ni jadi stable. Dan satu lagi kalau kita tengok sodium iodide kita pakai sodium iodide ni dah berkurun daripada tahun 1960-an sampai 2021, 22 dan sebagainya. So kemungkinan mungkin dia akan supersede lah. Dia akan supersedekan kita punya sodium iodide ni. Dan kalau kita tengok dia tidak ada collimator, dia hanya boleh guna collimator medium collimator sahaja dengan high resolution lah. So setakat ni market biasa ni, tapi di US dah ada untuk general purpose. Harga dia mungkin biasalah mula-mula ni macam kita beli Honda lah kan. Honda baru mesti mahal. Dah lama-lama benda tu dah basi, dia dah jadi turun. Super juga spek City. Dulu spek City harga kalau kita tengok harga biasa 4 juta. Sekarang ni dah jadi 3 juta lebih. Dia tak adalah orang panggil apa sebab benda tu dah jadi common. Jadi ramai-ramai kena belilah. Baru boleh kita dapat orang panggil lagi bagus lah. So tak adalah gambar macam ni. Sebenarnya gambar dia hampir sama dengan pet lah. Okay? Tak ada soalan, kita terus lagi. Okey. Kita ada planar. Okey, biasa kalau siapa yang tak biasa dengan gamma kamera ataupun PET-CT,
zaman tahun 1960-an, dia akan menggunakan gambar ni lah. Dia panggil planar sahaja. So teknologi spek ataupun teknologi spek ni akan datang lambat sebenarnya. Saya pun tak pasti tahun bila, tapi dia datang lambat. Dan teknologi Spec City ni datang selepas Spec City. So Spec City ni kira pioneer lah. Okay, kenapa orang guna Spec City dulu baru Spec City? Sebab Spec City dia punya quantification. Tujuan utama Spec City ni ataupun City adalah untuk quantification. Apabila PET ni boleh buat quantification, barulah spec. Dia terbalik ya. Spec City wujud dahulu tetapi quantification dia lambat. Disebabkan oleh energi dia rendah. Energi dia 200, 100, senang dipesongkan. Apabila senang dipesongkan, jadi susahlah untuk kita quantify. Untuk buat quantification. Tetapi tak nak kalah juga si spec ni, dia tak nak kalah juga. Apabila PET City dah stabil, sebab sejarah PET City ni dia 2001 FDA dah luluskan untuk quantification. Kemudian sampai kat Malaysia 2005 di Pening, 2006 pun ada di Pening, di Putrajaya dengan Vijaya. Kemudian sekarang ni dekat Malaysia dah banyak lah. So 2010 ke atas barulah Spec City datang. Okay, Spec City ni mungkin agak leceh lah sebenarnya sebab setiap kita nak diagnose tertentu perlukan orang panggil radiopharmaceutical tertentu. Tetapi kalau PET CT ni FDG je lah kan, itu yang kita buat lah. Tetapi disebabkan oleh keperluan tu ada, kita tengok permintaan untuk Spec City tu bertambah. Bertambah ya, sebab orang kalau private dia lebih kepada PET City sebab mudah, one shot. Tetapi Spec City tu nak ada generator, dia kena ada banyak cara lah, dia kena ada hot lab dan sebagainya. Sebenarnya mungkin tak perlu pun kalau kita tengok design dan sebagainya, sebab pertama generator, dan dari segi undang-undang pun agak orang panggil ketat jugalah dan semua center, dan center terpaksa melabur lah duit agak dengan kos yang agak tinggi lah untuk nanti. Okay, so dulu planar. Okay, macam mana kita nak tengok, kita boleh nampak sini abnormal lah. Kalau kita tengok dia smooth, dia semua ni, ini adalah normal uptake. Okay, so dulu dia lebih pada kualitatif. Kita tak ada nombor SUV dan sebagainya. So mudahlah zaman dulu-dulu. Kita akan tengok kan, biasanya kita akan tengok sebelum bagi terapi, bagi treatment, kita akan tengok ada kat sini. Lepas bagi treatment 6 bulan, tengok tak ada. Baguslah, rawatan tu berkesan. Okey, cuma di sini dia jadi macam superimpose. Superimpose macam mana? Dia gambar tu dari 3D, dia clap kecilkan jadi satu dimensi saja. So kuranglah orang panggil dari segi ketepatan tu kuranglah. Kita nak tengok. So itu sebab bila teknologi ni tahun mungkin 70-an, 80-an dan 90-an dan sebagainya, dan kita diwujudlah computed tomography. Tetapi di sini S ni adalah single photon emission computed topography ataupun kita panggil spek lah. Okey, bila teknologi ni datang, okey, yang ini hampir sama dengan CT. Cuma CT tenaga sinar X daripada luar kepada pesakit, tetapi untuk spek ni daripada pesakit keluar. So dia berbeza, tetapi persamaannya adalah menggunakan orang panggil sinaran mengayon. Cuma detektor berlainan. Saya dipahamkan dia ni detektor dia berlainan dengan CT, dengan ni pun berlainan. Okey. Dari segi radiation safety dan sebagainya, TC ni lagi rendah lah apa panggil exposure daripada pesakit ataupun dedahan yang diterima lagi rendah daripada CT. CT ni biasalah semua orang tahu kan, dia mempunyai intensity yang tinggi walaupun energi dia rendah. Energi dia sekitar 120 hingga 140 penetration, tetapi current tu akan menyebabkan dos yang diterima tu tinggi. Apabila kita naikkan current, memang handsome lah gambar dia.
Okey. Tetapi untuk nuclear medicine ni kita letak aktiviti tak tinggi pun. Sekadar untuk dapat orang panggil image sahaja. Mungkin kalau teknisium kita berguna sekitar 20 milikuri. So dalam 20 milikuri ada yang guna 30 milikuri. Ikutlah. Kadang-kadang kalau nak lama, nak patient tu scan lama, kita guna 20 milikuri. Kalau nak cepat kita bagi 30 milikuri. Tapi tak berapa bagus lah. Tetapi dari segi amalan, diagnostik dos tidaklah terlampau berbahaya berbanding dengan terapi dos. Terapi dos lagi bahayalah. Okey, ada soalan lain? Ada soalan, Man? Ke tak ada soalan? Bos, tanya bos. Ha. Kalau plana kan pakai geometric mean, kenapa kalau untuk kuantitatif? Kuantitatif sebenarnya kalau kita ikut, kenapa kita kena geometric mean? Pertama sebab kita menggunakan anterior, posterior, anterior. Kita ingat sebab dia ada dua. Tetapi kalau kita nak averagekan dia tak boleh. Sebab dia menggunakan depth ataupun cakap apa dalam bahasa Melayu ketebalan yang berbeza. Kita ada ketebalan yang berbeza. Jadi kita terpaksa menggunakan kaedah geometric mean untuk menyelesaikan kedudukan contoh jantung tu ke atau apa di dalam depth yang berbeza. Itu sahaja sebenarnya. So kita boleh dapatlah daripada yang sepatutnya 3 dimensi untuk dapat 1 dimensi. Ini sebenarnya ini bukan geometric mean lagi ni. Ini masih lagi AP dengan PA. So sebenarnya untuk dapat geometric mean dia akan bahagikan dia dia akan gunakan konsep tadi, geometric mean, dan kita akan dapat gambar satu. Okey, kadang-kadang orang nak buat untuk dosimetri, sebenarnya senang saja. Kita pertama sekali apabila kita buat untuk apa-apa untuk dosimetri dan sebagainya, kita kena inject dekat patient tu. Betul. Dan kita kena normalizekan dengan count pada keseluruhan body tu. So, baru kita dapat normalizekan dia. Tetapi kita scan biasanya waktu contoh jam kedua, jam keempat. Okey. Jadi untuk kita selesaikan tu kita kena back calculated bersamaan T sama dengan 0. So kita back calculated pada T0 aktiviti bersamaan dengan katakanlah kita bagi 200 MCI untuk untuk lutetium bersamaan dengan berapa juta count. Dan kita akan dapat aktiviti dia. Isu dia adalah dia akan ada superimpose terutama sekali pada liver. Pada hati dia, isu dia kita nampak dia jadi macam bertambah. Itu yang masalah yang kita hadapi adalah dia panggil overestimate. Sebab apa overestimate? Dia telah daripada 3 dimensi tu dia kecil dia lepehkan menjadi satu. Dan ini biasanya kadang-kadang doktor suka sebab overestimate. Kadang-kadang bila overestimate nanti menyebabkan underestimate pula terapi tu. Itu jadi masalah dia. Okey. Ada juga center di Europe dia masih menggunakan yang ini, tetapi rata-ratanya kebanyakan dia dah tukar kepada 3D. Sebab 3D ni lagi realistik. Sebab kita nampak dia punya dia punya orang panggil dia punya kedudukan bentuk 3D. Dia nampaklah dia berpusing dan sebagainya. Yang itu lagi realistik. Yang ini kita boleh nampak overestimate. Itu saja. Mungkin dalam 20% atau 30%. Cuma apabila kita buat planar, kita tak boleh nak measure lesion. Itu satu benda yang kelemahan planar ni. Sebab okey, apabila dia kena dapatkan 3D juga baru boleh kita dapat lesion. Kalau tidak overestimate juga. Itu kelemahan lah kalau kita nak buat ni. Tetapi yang ini boleh buat kalau kita nak buat stack. Sebab stack tidak perlu stack tidak perlu effective half-life. Dia kebanyakan kiraan stack kita menggunakan physical half-life. Itu boleh buat. Okey, mudah berbanding dengan
lutetium dan sebagainya. Apabila kita menggunakan infinity half-life, memang ada masalah kat situ. Okey? Soalan lain? Nip, ada lagi soalan ke Nip? Tak ada soalan? Proceed. Proceed. Okay, Ni dia gambar kamera. Okey. Ni yang biasalah. Semua orang tahu kan. Ada elektronik, ada sensor. Cuma yang menariknya, gambar kamera ni, okey, dia perlu ada collimator. Kalau kita tengok PET CT tak perlu collimator. PET CT zaman dulu betul lah sebab komputer tak power. Sekarang komputer semua i10, i9, tahap i lagi. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia sekeping. Dia bukan beribu-ribu macam pad ni beribu-ribu tapi sekeping. Cuma dia ada benda ni. Apa nama ni? Ini photo multiplier. Okey, photo multiplier tube. Okey. Kalau kita tengok teknologi pad, okey, teknologi pad dia tak guna lagi dah photo multiplier. Dia dah guna lain dah. Dia panggil silikon. SiPAM, silicon multiplier tube. Dia tak guna glass lagi dah. Okey? Dia ada lagi pendek sebenarnya. Kemudian barulah dia panggil elektronik dan sebagainya. So, kalau kita tengok kat sini, dia akan bagi collimator. Tak ada collimator, dia jadi flat. Putih semua. Ada collimator, baru boleh kita dapat gambar. Kalau kita tengok pad, dia tak ada collimator, dia ada susunan kristal tu. So, setiap saiz kristal tu, dia boleh represent kita punya gambar tersebut. Okay? Dan itu saya cakap tadi. Kalau dia kata CZT, okay, dia tak ada ni. 1, 2, tak ada, dia terus ni saja. So, dia jadi lagi nipis. Kalau katakan kalau kita punya gambar kamera yang biasa ni pakai photo multiplier tube mungkin dalam 15 cm, dia akan jadi separuh 8 cm. Okey. Kita berdasarkan masa. Okey, kena ingat spek. Kalau kita nak buat spek, kita kena buat masa. Berapa second 1 degree? 1 degree, 1 step. Biasanya adalah berapa-berapa. Yang itu yang buat lama tu. Sebenarnya sama je nak buat berapa step ke, 1 step 10 saat ke, 1 step 30 saat ke, nak 3 step ke dan sebagainya. Okey, di situ tak ada masalah sangat. Sebab yang paling penting sekali kita ada reconstruction lah. Okey, ini dipanggil ini yang panggil hardware lah. Hardware ni engine lah. Ni macam kira kalau ini dia panggil V6 lah kan. Lebih kurang macam tu lah. Ni lebih kurang lah kalau kita tengok. Ini ada senario dia lah. Macam mana kita boleh campak. Apabila kita tekan, okey, ini kita panggil lah. Ini daripada Phantom. Okey, dia pergi dekat collimator, kemudian dia pergi kat sini. Apabila dia pergi kat sini, tengok dia akan nampak dia besar. Okey, sebab apa? Inilah sebab dia adalah detector dia. So detector spatial resolution dia tak berapa handsome, dia akan menyebabkan ada 3 dekat sini. Asal 1 betul tak? Kita naik kat sini, dia jadi 3. Kenapa 3? Spatial resolutionnya ni. So, kalau kita tak lepas ni CZT, mungkin kita lagi bagus. Mungkin jadi 1 saja. Okay? Dan dia akan dibagi dekat photo multiplier dan kemudian terus habis. Hebat betul lah. So, dia terus dekat sini. So, dia ada XYZ lokasi lah. So, daripada lokasi tu dia akan pergi. Tetapi, kena faham di sini, kita kena tengok collimator jenis apa kita nak pakai. So, kenapa kita pakai soda iodide? Okay, soda iodide ni sebab pertama dia boleh sehingga 500. Okay, dulu-dulu PET CT pun PET pun pakai soda iodide juga. Okay, cuma lagi teruk lah orang panggil lah, dia punya spatial resolution lagi teruk. Jadi yang paling bagus sekali adalah 140 lah. Kalau kita tengok negara kaya dia tak pakai pun 131 untuk buat imaging. Okay, dia pakai 123 saja. Ataupun thallium. Cuma thallium ada masalah sikit lah. Dos lagi tinggi daripada teknisium. Itu kelebihan teknisium lah. So teknisium ni telah menerajui lah gambar kamera. So kita boleh cakap gambar kamera kawan rapat dia adalah teknisium. Macam itulah kawan baik dia. So tak ada teknisium, tak ada gambar kamera. Tak ada gambar kamera, tak ada teknisium. Okay. Yang lain tu iodine, thallium, apa lagi tu sampingan. Sampingan sahajalah. Macam PET, kawan dia adalah FDG. Ada FDG, ada PET. Sama sahaja. Itu sebab kalau kita tengok, kalau di mana generator. Okey, sebab kita pertama sekali supply. Supply ada, baru boleh kita
Bila ada supply itu technician baru boleh kita sediakan servis tu. Cuma kalau kita tengok balik dari design dia, okey. Sekarang ni akan dipanggil zaman kuantitatif. Okey. Walaupun PET dah start dulu pada tahun 2001, spek mengikut ke belakang dia ni, cuma kebanyakan penambahbaikan hanya berlaku pada software. Kalau kita tengok hardware dah tak ada buat apa dah. Hardware tu macam tu lah. Soda iodide je lah. Atau nak tebal sikit, kita ambil berapa? 3/8 inci. Okey. Kemudian kalau itu 3/8 ni kalau ikutkan itu untuk iodine. Kalau orang nak buat iodine dia ambil 3/8. Kalau orang nak buat TC biasa saja, low energy ataupun low energy, dia ambil 3/8. Nipis. Yang tu untuk TC sahaja. Terpulanglah kepada center macam mana nak buat. Itu paling penting. Jadi quantification tu adalah syarat. Kalau kita nak tengok NEMA 2018, kita boleh tengok di dalam untuk kita luluskan untuk mengesahkan mesin tu boleh digunakan. NEMA 2018 menyatakan perlu ada quantification untuk mesin spec. Kalau menggunakan NEMA 2012, tak ada lagi. Itu semua masih lagi qualitative, bukan quantitative. So, bermacam-macam software lah orang duk promote. Okay, Siemens ada software dia, GE ada software dia. So, masing-masing ada third party pun ada software dia. Masing-masing untuk tunjuk skill masing-masing bahawanya mesin dia bagus. Okay, ada soalan? Cik Amin. Yang tadi Cik Amin cakap kita set masa untuk satu angle kan? Okey, maksudnya apa yang vendor bagi tu, itu ialah the best masa untuk sesuatu radioisotop. Maksudnya kalau kita lamakan masa, kan lagi bagus, lagi nampak kita punya lesion. Contoh kita scan phantom kan, yang contoh 2.5 tak nampak kalau kita buat standard. Tapi kalau kita extend lagi dia punya masa, nampak. So kenapa kita tak lamakan kat situ masa kalau hospital kerajaan memanglah. Kalau kita tengok hospital kerajaan ni, kita ni berurusan dengan beratus-ratus pesakit. Okey, isu dia adalah kalau kita tengok apa yang kita banyak center di hospital kerajaan, dia akan tengok the minimum. Maksudnya lagi satu keselesaan pesakit. Kalau kita set satu bed, katakanlah satu angle tu 40 saat kali dengan 32, jadi setengah jam, minimum setengah jam kan. Okey, jadi time tu satu hari tu dia boleh cater mungkin dalam 4 patient, 5 patient je. Okey. Dan terutama sekali kalau kita tengok kardiak tu lagilah. Kalau kita tengok kardiak tu lagi. Kena contohlah kardiak ni kena kita katalah inject pukul 8, pukul 11 baru boleh scan. Lepas tu scan lama pula tu. So orang panggil output tak bercantik. Kalau di hospital kerajaan biasanya apa yang orang buat praktis adalah the minimum. Pasal tak kalau kita tengok the minimum dia akan bagilah. Okey, kalau syarikat yang berniaga ni, okey contoh Siemens ke GE ke Philips ke, kalau dia orang tunjuk gambar semua handsome. Okey, kenapa dia handsome? Sebab dia orang lamakan scan tu. Dia orang tak tahu yang kita punya macam mana. Kita ada belum cerita mesin rosak lagi. Okey, dan sebagainya. Jadi itu adalah strategi. Tak pernah kita dapat patient sama kualiti dengan yang dia orang promote dekat masa presentation tu. Dan satu lagi, dia orang menggunakan semua tinggi. Tak orang panggil semua tu tak akan sama dengan apa yang kita praktis. Okey, tak tahulah kalau private mungkin dia ada masa ataupun tak pastilah. Itu sebagai praktis. Tapi di kerajaan memang macam tu. Kita masa kita tu orang panggil terganggu dengan kekangan yang ada, dan dia akan buat guna minimum. Pasal tak dia akan cakap 64 saja. Kadang-kadang biasa 64 je, jarang 64 step saja. Dia tak guna yang 128.
Nanti 1 jam. Adakah patient sanggup untuk 1 jam? Betul. Okey. Lagi siapa lagi nak tanya? Izzat ada soalan Izzat? Izzat. Nah, kamera baru tu Siemens. Belum pasang lagi ni. Belum pasang lagi. Okey. Dia parking je dulu. Dia parking dulu lah. Okey, Siemens ni Siemens ni ialah antara yang terbaik lah. Kita panggil Intevo board lah. Okey. Sebab sekarang ni zaman dipanggil quantitative spec. Okey, Q spec. Itu sebab kalau kita tengok 2010 ke atas, 2015 dia ada Q spec. So Q spec ni dia nak challenge lah. Okey. Sebab orang dah jadi macam personalize. Orang panggil personalize, orang panggil radionuclide therapy. Okey. Apabila dia panggil personalize tu, jadi dia orang terpaksa quantifykan dia. Kalau kita tak quantifykan dia punya uptake dan sebagainya, dia tak ada orang panggil meaningless. Okey. Tetapi orang panggil banyak physician pakar, dia masih lagi bergantung kepada planar. Kalau kita perasan banyak lagi center yang macam IKN, dia masih bergantung kepada planar juga sebab planar cepat. Okey. Sebab biasanya dia tengok ada tak ada sahaja abnormal tissue tu. Itu je. Kalau tengok normal tissue tu, kalau kita tengok gambar mana ni gambar tadi? Nampak gambar ni? Nampak gambar? Ya, nampak. Okey. Ni gambar ni kan? Okey. So gambar ni, sekejap mana kita nak sekejap. Tak boleh nak ni ke? Okey, tak apalah pakai ni pun boleh. Okey, nampak yang ni. Kalau kata dia nampak, apa yang dia orang buat dia orang kena bagi rawatan lah. Kalau kata dia tak nampak macam ni, contohlah, dah cantik lah. Okey lah, dah baik lah. Simple kan? So yang ini senang je lah, 5 minit saja. Teknologi baru yang ni 5 minit saja. Dia scan, dia laju. Dia macam kita scan photostat lah. Photostat ni terus dapat. Tetapi yang ni APPA. Tetapi yang kita nak kebanyakannya kita tak nak APPA, kita macam kita buat untuk dosimetri dan sebagainya, kita kena buat geometric mean ataupun conjugate view. Itu paling bagus lah. Okey. Cuma kalau sebab dia tak ada step dan sebagainya, kan senang. Okey, cuma yang ini ambil masa lah. Berapa step. CT pun kalau CT baru tak ada masalah lah kalau kita pakai CT yang ni lah. Cuma kadang-kadang ini adalah marketing strategi lah. Kebanyakan orang cakap low dose CT. Tetapi dari segi orang cakap impact dia kurang sangat lah. Sebab CT biasanya dia akan bagi dos lebih kurang 10 hingga 20 lah. Kita tengok lah. Sekarang kebanyakan semua dah pakai auto, smart M. Smart M maksudnya dia auto lah dan sebagainya. Okey. Ini saja strategi lah. Walaupun tak ramai tapi ada yang pakai pinhole. Okey, tak ada masalah dia pun. Cuma gambar kamera ni kita boleh buat lah kalau katakan center lain dia nak katakanlah dia nak buat blood dosimetry kan. Kita boleh buat. Sama kita kena calibratekan dia. Kena dapatkan CF. So itu yang selalu kita buat lah. Kita letakkan amount yang kita ketahui, aktiviti dan kita tengok berapa count. Tapi dia punya protokol tetap sama, jangan ubah. Itu yang biasa kita kena buat. Kita jangan ubah protokol. Protokol yang paling klinikal itu yang kita gunakan untuk calibrate dan itu kita akan gunakan untuk kita punya study dan sebagainya. Kalau ubah protokol dah lari dah. Itu biasalah. Kita buat, kita ambil lah bacaan tu dan kita akan dapat CF ataupun calibration factor. So daripada situ kita boleh tentukan aktiviti, resident time dan semua pun kita boleh buat. Cuma berebut lah. Itu sesetengah center. Dia kena ikut center lah. Kadang center tu dia tak ada dia nak buat blood dosimetri. Dia tak ada well counter yang bagus. Dia boleh guna gambar kamera. Kalau dia ada banyak, ada 10 gambar kamera, duk pakai 8, 2 tak pakai. Kalau boleh single tu ataupun tak kisahlah cap apa gambar kamera tu kita boleh guna. Itu salah satu orang panggil alternatif lah kalau kita nak buat dan sebagainya. Sebab yang ini dipanggil imaging. Cuma well counter tu dia bukan imaging. Okey, dia panggil non-imaging non-imaging radiation atau non-imaging radiation detector. Macam itulah. Kalau yang kita bagi gambar kamera, pad itu imaging lah. Okey, ada soalan lain? Soalan. Cik Amin. Apa tu
Orang kata ZZT lagi sensitif suhu berbanding dengan sodium iodide Ada paper kata tadi saya ada baca paper dia cakap dia boleh suhu bilik. Dia boleh version yang terbaru ni dipanggil third generation ni yang dikatakan dia ni boleh buat bukan setakat kardiak. Dulu kardiak saja kan. Dulu kita panggil khas untuk kardiak saja. Tetapi yang generasi third generation ni dia boleh buat semua. Okey? Maksudnya tidak spesifik pada kardiak. Dan dia punya kalau ikutkan dia ada banyak ada 2-3 paper menyatakan dia ni mempunyai ciri-ciri yang di mana boleh menggantikan sodium iodide. Okey. Cuma kelemahan dia untuk center macam negara kita ni, negara membangun ni yang tak ada ID 123 ni, yang masih bergantung imaging pada ID 131, okey. Memang orang panggil disadvantage lah. Kita susah nak beli kalau kamera macam tu. Sebab iodine memang kita kena bergantung kepada 131. Okey, kalau negara kaya macam Europe, US, dia memang ada 123. So, memang sesuai untuk diorang buat imaging. Tapi setakat yang saya tahu, dia ada banyak. Maksudnya, dia boleh diramalkan, tak tahulah berapa tahun lagi, diramalkan akan supersede sodium iodide. Cuma kena banyak research atau kena banyak kajian dilakukan dan bukti kena ada yang data yang saintifik untuk diorang buat. Dan saya dipahamkan dia semiconductor. So semiconductor ni lagi murah. So kita faham dia semiconductor ni lagi murah daripada kita panggil lagi murah daripada solid state daripada kita punya ni lah daripada solid solid state. Semiconductor ni murah sebenarnya market. So dia orang panggil dari segi ke statistik. Okey. Dia ni sensitif. Lepas tu dia boleh scan. Okey, boleh kita bagi contohlah kita bagi 20 untuk sodium iodide, kita bagi katakanlah 20 MCI. Okey, untuk yang semiconductor ni 3 hingga 5 MCI cukup. Image hampir sama dengan PET CT punya image quality. Itu yang orang panggil trend sekarang lah. Kita boleh nampak lah. Cuma kalau di Asia Tenggara ni, Southeast Asia ni, dia akan sampai mana dulu agak-agak? Negara mana dia akan sampai pakai dulu? Singapura lah. Singapura dulu. Kita dah tengok sejarahnya. Malaysia tak akan maksudnya tak pernah lah kita cakap Malaysia akan pasang dulu. Dia memang daripada dulu lagi. Sejarah daripada mana pun memang akan Singapura dulu. Pertama sekali saya cakap 2003 PET CT dah ada dengan cyclotron di Singapura. Kita 2005. 2003 dah ada dah. Di Singapura, Malaysia 2005. Kemudian SPEC CT. SPEC CT 2009 dah ada. SPEC CT 2009 dah ada di Singapura. Philips, bukan Philips Brightview. Ada satu brand. Philips model, saya dah lupa lah Philips tu. SPEC CT, bayangkan. Kita baru sampai kat Malaysia, first SPEC CT, tak silap 2013. 2013 di IKN. Rasanya SPEC CT. Sunway beli tahu Mila? Sunway beli SPEC CT? 2016. Okey. So maksudnya IKN lah paling hebat lah masa tu. Harga mahal nak mampus, 4 juta lebih. Okey. Rupa-rupanya yang tu last stock. Ya, KM beli, SPEC CT, UM beli dulu. Sorry. Marah pun UM. UM beli dulu. UM 2012. Yep. IKN terbaik. Dah kena apa? Tapi masa tu sebab dia murah kan, harga lelong ialah last sale. Rupanya itu dah lepas tu dah tak ada lagi dah. So kita orang pun masa banggalah dengan teknologi yang dia katakan low dose. Memang betul-betul low dose. Gambar satu pun tak nampak gambar. So nak buat attenuation correction pun memang habuk. Macam mana kita nak tahu dekat mana lokasi ni? Kena tempat yang paling halus sekali. Walaupun dikatakan PET CT, saya tengok juga pengalaman dengan Dr. Bakar. Walaupun kita cakap PET CT paling bagus, rupanya PET CT kalau kita buat dengan dekat brain,
memang akan lari walaupun FDG. Tu sebab kadang doktor pakar pun dia cakap dia kalau benda yang organ yang kecil-kecil memang tak bagus lah. Maksudnya, untuk brain memang kena banyak kajian lagi lah. Pertama spatial resolution lah. CT dah cantik betul, tapi disebabkan PVE partial volume effect, dia akan kacau semua. Itu memang masalah besar kita lah. Okey, ada soalan lagi? Okey, Cik Amin. Berkenaan dengan SPECT CT imaging. Segmentation on SPECT CT. Okay, some paper saya ada baca, dia buat validation bila dia orang dah ada method dengan Monte Carlo simulation. Okay, so kalau saya tak nak pakai Monte Carlo ataupun jelah nak cari data tu susah, boleh tak saya buat face to face validation dengan pakar? Okay, ini dipanggil kalau dengan pakar ni biasanya dia panggil qualitative. Okay, qualitative ni dia lebih kepada orang panggil dia tidak orang panggil ialah kadang-kadang second option lah. Itu yang sebab yang pertama sekali kita kena buat quantitative. Sebab kalau kita tengok biasa orang panggil fizisis lah. Okay, fizisis biasa kita lebih kepada nombor. Okay, nombor 1, nombor 2, nombor. Tapi kalau kadang-kadang dengan pakar dia tak ada nombor. Susah. Nombor dia bagi pening. Sebab contohlah gambar kan. Itu sebab dia panggil grade 1, grade 2. Tengok type 1, type 2, type 3. Cancer genetik dan sebagainya. Dia orang terpaksa groupkan dia. Okay, itu yang kita nampak. Jadi benda tu agak subjektif. Okay, agak subjektif. Tetapi yang itu sebagai backup. Kita panggil sebagai backup lah. Tetapi tak kuat. Kalau dari segi dari segi orang cakap valid apa semua, mesti menggunakan quantification. Dia tak guna, sekarang ni kalau kita tengok pun, qualitative pun dah slow dah. Orang akan pergi kepada quantitative. Sebab itu yang boleh nilai tu, dia tak boleh tipu nilai tu. Maksud dia cakap satu-satu lah. Kalau kata kosong-kosong lah. Kalau kita tengok yang ni, kalau kita tengok base pada physician, pertama kita kena tengok dari segi, kita kena tengok dari segi experience dia, macam mana dia punya orang panggil pengalaman dia, macam mana dia punya tengok. Dia ada banyak orang panggil macam mana? Bukan keraguan, tetapi ada banyak orang panggil uncertainties. Monte Carlo yang paling terbaik. Kalau kita nak buat semua, tapi masalah Monte Carlo ni kena beli. Okey, mahal. Nak 6,000, 7,000. Kadang-kadang nak beli kemudian pertama okey beli Monte Carlo satu. Lepas tu kita nak developkan tu kena verify by orang yang ni lah. Sebab kalau US, kalau kita nak beli contoh yang ada di US ni, yang ada Monte Carlo ni hanya di Los Alamos, US. So kita kena minta kat dia dan kita kena cakap dengan dia, saya nak buat kajian. So dia minta full paper. Biasanya dia nak minta kita punya sinopsis. Kita nak buat ini dan dia minta biodata kita, dia minta apa semua. Lepas tu dia cakap, okey, lulus, bayarlah sikit pengeras. Biasanya pengeras dalam 3,000, 4,000. Walaupun benda ni untuk orang panggil untuk study, untuk kajian. Dia panggil, dia bukan panggil harga software. Dia panggil macam token. Token tu orang panggil macam processing fees. Macam tu lah. 3,000, 4,000 lah. Dia bilang duit kita. Lepas tu baru boleh. So dia panjang lah cerita dia. Melainkan agensi nuklear ada. Tak silap saya. Tapi dia tak update kot. Ikutlah. Ikut center lah. Yang mana-mana apa semua sekali. Tapi yang tu boleh. Cuma orang panggil backup lah. Mungkin tak kuat sangat lah. Nak kena cari lagi orang yang berpotensi. Dan sebagainya. Tengoklah. Kadang-kadang tak minat. Kita bagi kat dia, dia peram. Dia peram 2 minggu. Tak ada kepentingan. Susah juga. So, itulah. Okey, lagi? Ada soalan? Sekarang ni kita kan memanglah macam bos cakap kita dah buat spek kuantitatif semua tu kan. So, kuantitatif tu memang kena accurate lah. So, macam bos cakap, sekarang ni dah ada NIMA 2018. So, macam ada tak update dekat dia punya annual QA ke, monthly QA ke, apa-apalah semi-annual QA ke untuk make sure yang kuantitatif tu sentiasa accurate. Macam PET CT kita ada WCC punya QA kan, nak make sure yang kita punya activity tu accurate ke tak.
Tapi kalau macam spec city macam mana nak make sure dia accurate? Dan kalau nanti kalau IKN dah dapat tukar quantitative spec, ada tak kemungkinan besar yang korang akan update yang apa tu QA guideline yang korang bagi, yang keluarkan dulu tu, ada tak update nanti? Sebab itulah macam outdated sikit lah yang outdated, macam betul. Outdated sebab lah. KKM ni, kalau BKRP ni, dia punya style, kalau kita tengok, dia kena selaras. Dia kena selaras, maksudnya daripada tahun 70-an punya sampai tahun 2021 dia kena selaras. Maksudnya orang cakap semua center feasible untuk buat. So jadi dalam tu apa yang kalau kita tengok, dia akan bagi tahu sebelum tu itu feasible lah. Maksudnya kalau boleh semua center boleh buat. Kalau ada center yang tak boleh buat tu, dia boleh omit sebenarnya. Dan kalau ikutkan, dia orang memang nak review, tak silap dalam tahun ni, tapi COVID ni pasal jadi lambat lah. Macam contohlah, tak semua manufacturer akan follow 2018 ni NEMA. Tu sebab kita kena tengok. Tak tahulah kalau Sarawak Izzat, dia comply 2018 ke macam mana? Sarawak. NEMA ada tak dia cakap? Kami macam just ikut yang masa acceptance test tu lah. Yang dia cakap NEMA tu dia ada banyak version. 2012 ke 2018? Ataupun current. Dia macam ni. Kadang-kadang manufacturer dia tak ready lagi 2018 sebab dia kena sediakan protokol. Kadang-kadang biasanya sudah pasti confirm kalau kita beli, katakanlah Sarawak beli ke, Kuching beli ke, siapa beli, Johor beli ke. Apabila dia orang beli atau HKL beli, dalam tu dia akan bagi tahu, dia cakap current punya. So maksudnya katakanlah Siemens, Siemens dia cakap dia tak ready lagi 2018. Pada tahun 2021 dia tak ready lagi, dia tulis situ current NEMA adalah 2012. Apabila current NEMA 2012, memang maksudnya tak adalah quantification punya features. Walaupun kamera tu ada. Faham? Walaupun kamera tu ada, tetapi team pada yang buat tu, dia tak ada software lagi. So dia akan buat 2012 punya quantification. Tetapi kalau company Siemens kata, kita dah ada software. Kena faham, yang buat tu adalah kena software. Yang buat NEMA ni bukannya buat NEMA. Kalau buat manual, matilah kita. Pasal tak? Kebanyakan ni kita kena beli software. Betul tak? GE wajib. Siemens sekarang KKM dah wajib. Dulu Siemens tak wajib. Tahun 2010 ke bawah. 2010 ke bawah NEMA tidak wajib. Siemens satu company pun tak UPM tak beli. Confirm. Sebab dia cakap nak murah. Dia option. Tetapi GE wajib. Sebab NEMA ni daripada US. So, GE daripada US, dia akan comply US punya requirement dan benda tu dah jadi sebagai compulsory. So, beli dapat software NEMA. Pasal dia bukan, itu kena faham. Maksudnya, apabila dah ada software NEMA tu, anytime kita boleh buat NEMA tu. So, tengok 2000 berapa? 2012 ke atau 2018? Sebelum 2012 kita ada 2012 dengan 2007. 2007 ada. So Siemens yang dekat Sunway ni 2007 betul tak? Software NEMA dia. Tak tahulah sebab tapi mesin tu 2016 kan. So maybe 2013. Mungkin 2013 atau 2007. Di antara dua tu je. Yelah kot. Tapi kita orang ada lah yang NEMA punya protokol. Software kan. Dia itu sebab mudah jadinya. Kalau kita tak beli, tak ada, dia jadi benda tu complicated. Dan kita kena tarik gunakan kita kena ambil access data tu menggunakan sinogram. Susahlah. Nep, sorry interrupt. So kau kan dah ada spec yang quantified kan? Then macam mana kau buat annually punya check SUV tu? Guideline mana kau ikut? Aku tak ikut guideline mana-mana lah. Aku buat macam bos selalu cakap macam kita WCC sendiri, lah. Kita set sendiri. Lepas tu kita kira sendiri lah. Cumanya benda tu sangatlah abstract lah. Macam kau boleh buat macam mana pun. Janji kau tahu dia accurate ke tak.
So maksudnya aku rasa tak ada fixed guideline yang kau ikut tak lah ada lah, sekarang ni. itulah yang Nima 2018 pun aku tak jumpa sebenarnya. So macam itulah aku buat Ada. yang aku rasa je lah. 2018 ni dia sebenarnya macam ni ya. Dia Neymar ni okey. Kalau ikutkan Neymar ni pad dengan spek ni sama saja tetapi dua kumpulan berbeza. Kalau kita tengok pad pun ada 2018 kalau kita perasan. Saya ada simpan 2018 punya. Betul, ada. Okey. Itu untuk RTP. Perasan tak? Kalau kita tengok pad dia punya itu sebab dia setiap 5 tahun kalau kita kaji betul-betul, okey. First kali Neymar keluar untuk pad 1996. Kalau kita tengok betul-betul. NU 2001. Okey. Yang tu dia fokus kepada brain. Kalau kita tengok betul-betul. Kemudian 5 tahun kemudian 2001 barulah untuk whole body. Okey. Lepas whole body tu 2007. Sebab apa 2007? 2007 dia ada LSO. Apabila ada LSO sebab ada radioaktif dekat detector tu. Pasal kalau kita pasal betul-betul lithium. LSO tu lithium. So dia ada radioaktif. So dia orang buat satu calculation saja. Dia tak ubah hardware. Kemudian baru masuk 2012. PAD tu. Kemudian baru masuk 2018. 2018 memang quantification lah. 2012 tak silap dia banyak ubah suai dari segi kita punya count rate. Dekat situ. Dia ubah kat situ. Dia punya teknik. Dulu teknisium. Sekarang ni dia boleh pakai copper cobalt 57. So setiap 5 tahun dia ada penambahbaikan. So kalau kita tengok dari segi 2018, the next nanti 2023. 18 campur 5 2022. Kemungkinan 2022 mungkin dia akan buat pada CZT. Kita boleh nampak trend dia. So dia ada team dia. So team dia memang expert lah. Kalau gambar kamera ni James Salama, lepas tu yang ada 2-3 orang lah. Kalau Pet City Osama Malawi, lepas tu Magnus Dalbom, itu ada team dia. So kalau kita follow je, insyaAllah kita boleh faham dia punya trend dia. Dan pertama sekali yang kita tengok, yang ini hanyalah untuk kamera saja, tidak terlibat dengan patient. Sebab ini untuk melakukan produk, menunjukkan ini dia buat, okey ini nak lawan antara Siemens dengan Philips, okey kita tidak menggunakan patient, kita gunakan Phantom saja. Sebab Phantom tu benda yang standard. So bila benda nampak benda standard, insya-Allah kita boleh nampak lah dia punya ni. Cuma manufacturer atau pembuat kena buat software Neymar tu sendiri. Betul kita belilah. So KKM dah wajib. Sebenarnya boleh buka boleh buka anytime kalau kita nak buat setiap tahun pun boleh, nak buat setiap pun boleh menggunakan software tu. So KKM tak silap yang baru-baru ni semua ada. Wajib. Okey. Lepas tu lagi satu, lepas tu kalau macam saya punya kan saya pakai Intervo kan. Intervo lama bukan Intervo Bolt lah, Intervo 16. So kalau kita orang, kalau Dr. Tan dia selalu buat kuantitatif tau. Kalau untuk SUV dengan lutetium dengan bone, so dia pakai SUV lah. Betul. So Siemens ni kalau macam contoh lah, saya tak buat dia punya sensitivity measurement dalam masa 6 bulan, nanti dia akan prompt benda tu keluar, dia suruh update. So usually kalau untuk Siemens punya sistem, kita selalunya saya baca dalam manual, dia suruh saya provide satu point source with known activity. Macam contoh saya buat 2 MCI lah, point source. Lepas tu kalau baca dalam manual, dia kata count rate dekat PPM tu jangan lebih daripada 60k count. Sebab kalau lebih nanti dia dead time. So kita tak nak lah. So tak boleh guna banyak sangat. So 2 MCI tu just nice lah. Tapi korang boleh test lah. Ini Siemens punya lah. Boleh test lah 3 MCI ke 4 MCI ke, janji korang kena make sure those calibrator tu accurate. So kalau accurate maksudnya apa yang kita prescribe dekat spec pun accurate lah kan. So selalunya kita akan letak dekat situ, pasang, lepas tu kita run je dia punya software tu. So nanti saya punya sistem akan create satu calibration factor daripada source yang saya guna tu. So dia setiap 6 bulan lah, setiap 6 bulan. Sebab dia deterioration. Dia panggil detector tu akan deteriorate lebih kurang. So kita kena buat macam PET CT hari-hari. Kalau kita tengok kan
hari-hari. Cuma kalau kita tengok PET CT kita buat sekali je WCC. Perasan tak? Kita tak perlu buat source. Sebab apa tau? Dia dah accurate. Kita tak perlu buat, macam kalau kita buat di gamma kamera, kita kena buat dua. Point source dengan geometri. Perasan tak? Geometri pun dia juga. Itu sebab, geometri kita kena buat, point source baru kita dapat. Sebab baru dia dapat per mil. Perasan tak? Baru dapat per mil. Kalau kita buat geometri saja, tak ada point source, dia tak boleh. Dia tak boleh accept juga. Sebab dia ada kelemahan dia. Iaitu dari segi orang cakap resolution dia tu. Dan dia energi dia rendah berbanding dengan PET. PET dia buat satu cukup. Itu sebab bila saya tengok balik, memang macam tu lah. Itu kelemahan dia. TC pula tu kan, bila kita pakai, kita pun calibrate TC. Saya selalu buat TC dengan lutetium lah, sebab dalam preset saya ada dua source tu. Betul. Tapi kelemahan saya punya interval tu, dia tak boleh buat untuk yttrium. Tak tahu kenapa. Memang dalam manual pun dah cakap dia ada limitation untuk yttrium. Dia tak boleh buat. Dia kata tak accurate. Betul. Boleh buat tapi kena buat sendiri dan tak accurate dia kata. Tak tahu kenapa. Y90 susah ni kalau kau nak buat quantification. Tu lah. Banyak paper. Sebab hari tu masa kita orang punya second case yttrium, macam ada dia punya TC yttrium tu ada pergi dekat sikit dekat apa tu, sebelah liver apa? Spleen. Spleen. Ada uptake sikit dekat spleen. So macam tiba-tiba saya punya IR tanya berapa aktiviti dekat situ. So macam saya macam tak tahu nak buat apa. Dah tak boleh buat apa lah. Blank tak lah. Boleh. Cakap ada update kat situ. Melainkan kalau kita guna pad lah. Itulah melainkan guna pad. Sebab tu kita orang guna spec untuk cost lah. Sebab kita orang kan private betul. Kan. Memang tak boleh mahal. Kalau pad mahal. Mahal. Kita orang Dr. Tan suruh buat dekat spec je lah. Murah sikit. Sebab paper last month pun ada paper buat. Dia buat paper, dia gunakan satu student dia. Dia cakap apabila dia buat quantification balik, okey, dia buat quantification, tetapi dia cakap memang dia tak dapat apa ni orang panggil consistent result. Itu dia punya ni. Lagi kenapa, satu apa masalah yttrium? Masalah yttrium ni dia bukan gamma. Okey, dia bukan gamma ray. Dia bukan beta, dia guna Bremsstrahlung. Dia guna Bremsstrahlung, breaking radiation. Okey. Dan breaking radiation ni pun kalau kita nak pick up pun, perasan tak? Energi yang kita pick up ada sekitar 80 hingga 90. Jadi banyak. Apabila kita pick up energi 80-90 tu, itu jadi kawasan yang orang panggil senang untuk di divert, dipesongkan. Sebab energi rendah. Jadi itu masalah besarnya untuk diorang tu. Itu sebab kalau kita tengok ramai orang suggest untuk quantification dan pad yang paling bagus sekali. Cuma kadang-kadang diorang buat pun diorang terpaksa guna count saja. Dan untuk validate tak banyak center yang boleh software yang boleh validate Y90 punya quantification. So itu memang mencabarlah dari segi orang cakap property tu sendiri. Dengan detector. Tak tahulah kalau detector mungkin kemungkinan kalau kita ada CZT boleh try lah. CZT lagi bagus. Maybe boleh kot. Tapi itulah nanti nak pilih dia punya energy window tu pun problem juga kan. Ya. Orang panggil banyak biasa untuk kalau Y90 dia punya energy window kan. Sebab dia Bremsstrahlung kan, dia ada banyak. Sebab tu apps cakap tak boleh buat sebab dia ada banyak sangat. So tak tahu mana satu dia orang biasa kalau AAPM dia suggest 80 hingga 100. Itu satu je, single satu je? Ya, satu. Kalau AAPM Kapadat punya team dia 80 hingga 100 saja. Kita pernah try tu dengan student. Dia ambil tiga pun boleh juga. Siapa nak ambil tiga peak pun boleh juga. Sebab saya pakai 3 peak tapi bukan saya pakai lah. Siemens set lah 3 peak. Ada lah juga 80 tu. Tapi itulah kalau satu cukup ke? Betul. Itu yang APM. Sebab apa? Okay. Kalau kita guna single peak, sebenarnya dia punya orang panggil kontras dia lagi bagus daripada kalau kita guna COV dia lagi bagus single peak berbanding dengan dual peak atau triple peak. Tetapi kalau kita boleh nampak mungkin count banyak, betul count banyak, tapi dari segi orang panggil uniformity ataupun COV rendah. Itu sebab dia orang suggest sama dengan lutetium. Lutetium pun dia suruh guna single peak 207.
Dia tak suggest 114 dengan 207. Dia cakap yang tu boleh menambahkan noise. So orang banyak guna single peak saja. I see. Sebab kalau macam bukan kalau kita guna lagi banyak window, kita dah panggil dia macam kita ada dah scattering correction kan. Betul lah tu. Betul. Boleh. Itu boleh. Sebab kita set lah apa window dengan low window dia. So 6 scatter. Ada banyak ah. 6 scatter. Tapi orang cakap tak praktikal lah. Dia yang paling praktikal sekali single dengan dual peak. Paling praktikal single peak lah orang panggil. Tapi itu masalah count, statistik. Itu yang kita cakap berbalik-balik dengan kita punya timing untuk scan. Apabila kita guna single peak, scan kena lama lah. Lama lah. Ya. Itu dia punya ni. Okay, faham. Mal, lepas tu lagi satu, kalau Siemens, kalau kita orang buat point sensitivity, lepas dah kita orang akan update dengan volume sensitivity. So kita orang akan guna water phantom lah. 5460 tu lah. Phantom untuk lah. Lepas tu kita orang scan lah. Lepas tu nanti again Siemens akan update dia punya calibration factor. So benda masuk sendiri dekat dalam sistem. Dan tapi nombor tu sangatlah mengarut. Sebab bila aku kira memang takkan sama dengan apa yang diorang kira. Tak tahu macam mana diorang dapat nombor tu. Tapi aku akan selalu draw sendiri volume yang diorang buat tu. Lepas tu aku akan kira sendiri lah. Macam WCC lah. WCC manual senang cerita. Sebab biasanya diorang akan guna 5460. Sebab 5460 tu memang standard. Kadang-kadang kalau kita draw tak dapat 5460. Sebab pertama size tu, kalau kita tengok size dia pixel lagi kurang lah kan. Pixel size kita tengok biasa spec punya pixel size lagi besar daripada CT. Betul. Tu sebab isu dia, spatial resolution satu hal, count satu hal. Jadi banyak faktor lah sebenarnya. Nuclear medicine ni banyak orang panggil banyak uncertainties. Tapi bila kita guna itulah, kalau kita TC, setakat ni TC je lah yang terbaik kan. Kalau kita nak SUV pun orang guna TC. Memang ramai banyak paper diorang buat untuk bone. Sebab bone ni orang cakap ada satu, orang cakap memang orang panggil bone ni memang kegemaran lah untuk nuclear medicine. Saya say bone scan kan. Sebab itu sahaja yang boleh memberi maklumat dekat mana, sejauh mana spreading kanser tersebut. Ataupun kita tengok karakter kanser tu kan. Paling mudah kita tengok, lepas tu orang tak buat spek. Kebanyakan dulu diorang buat planar. Cuma bila dah ada teknologi tu, diorang cakap pakai je lah teknologi tu. Biasalah orang putih kan, dia nak tunjuk satu benda yang benda yang baru kan. Kita pun lah. Nampak benda tu lagi bagus kan. Sebab sekarang ni kalau orang nak tengok, dia sebab benda tu daripada pad lah. Semua-semua tu daripada pad lah. Kalau dekat Sunway, selalunya kalau adalah dalam certain case, Dr. Tan akan gunakan planar je sebab patient tu macam dah nazak. Biasa lah. Patient patient M semua dah nazak. Yang dah tak boleh hidup lama punya baru hantar. Ni dah nazak mana boleh scan. Boleh. Operate. Planar boleh. Planar 5 minit boleh. Kau yang betul ni. Dah nazak boleh scan. Sebab kalau buat 40 minit. So macam kita orang, ini planar je lah. Planar je lah. Planar lagi cepat lah. Sebab yang tu dah tahu dah. Janji dalam bil ada. Lebih kurang lah. Ya. Maintenance, sebab nak bayar maintenance mahal dekat Siemens. Sebab semua tu orang panggil, kita pakai komprehensif kan. Maksudnya pakai tak pakai kena bayar juga. Maksudnya dalam sebulan 200,000, 300,000, tengok package lah. Benda tu duit kan. Jadi tak nak terpaksa lah. Kerajaan tak ada masalah. Kerajaan ni sebab orang cakap dari segi pressure, servis, orang nakkan apa dan sebagainya. Banyak. Kalau macam pad kan, kita ada contoh SUV tu 4 dia punya benchmark kan. Tapi kalau spek macam mana dia punya SUV dia? Lain. Dia tak sama. Memang tak sama. Contoh dia kalau dia punya background still base kita punya dekat liver ke ataupun aorta?
kalau sebab kita biasa kita buat bone. Okey, yang Bone, paling famous sekali bone ya. Jadi Betul. bone dia tak buat dekat aorta, dia tak buat dekat liver. Habis kat mana dia punya reference dia? Reference dia kat normal uptake dekat bone. Normal uptake dekat L3. bone. Tak silap aku L3. Ya. Dia ambil dekat situ. So dia akan letak itu sebagai reference. Tapi tak tahulah. Tapi nanti aku boleh share dekat kau, ada satu poster tu dia macam buat. Ramai dia orang buat. Tak tahulah Mamat ni gila, dia pergi buat semua uptake dekat semua dalam badan. Dekat semua jenis tulang dekat dalam badan, semua dia buat. So macam tulang ni dia ada range berapa, tulang ni dia ada range berapa. So macam boleh lah kalau kau nak tengok reference value dia, ada lah dekat situ. Tapi itu untuk TC kan? TC bone. Kena TC faham TC bone. Dia kemungkinan besar macam contoh FDG dengan gallium pun sebenarnya lain. Kalau kita tengok pun dia punya normal uptake lain. Sebab dia tak pergi kepada FDG pergi kepada normal, tapi ada kawasan-kawasan yang tak pergi. So kita tengok pada radioisotop tu macam mana dia pergi mana kan. Contoh kalau bone ni, kalau kita tengok bone ni, sebab banyak orang study buat, USM ada buat, asal Sunway pun ada buat. So apa yang diorang buat adalah diorang ambil yang normal. Macam universiti senang, dia ambil orang normal 5-6 orang, scan je lah kan, kemudian dia akan ambil, kemudian itulah atlas dia panggil atlas lah. Cuma nombor dia tinggi, normal mungkin dalam 15 sebab nombor dia lain. Tak sama lah. Tinggi. Dia bukan 2.5. Bukan macam padnya. FDG 25 kan, tapi dia lain lah. Dan dia pun masih lagi orang panggil dia FDG spec ni dia tak ada lagi MTV. Pasal tak? Betul. MTV ni hanya untuk pad sahaja. But spec pun tak stable lagi dia punya method of segmentation betul. tu. Betul. Sebab dia punya low energy. Itu je rasanya mungkin lah tu, saya rasa-rasanya CZT boleh selesaikan masalah ni. Kita tunggulah lagi 5 tahun ke 10 tahun lagi ke. Kita boleh dapat selesai. Sebab kalau menggunakan soda iodide ni daripada tahun 70-an, 80-an, rasa tak boleh selesai. Sebab kita kena cari yang IKN kata projek nak tukar spec city tu tak dapat ke CZT. Kita sebab CZT sekarang ni, market sekarang ni kalau kita tengok CZT di Asia Tenggara masih lagi kadiak. So kita macam biasalah, kita akan guna iodine. Tak dapatlah scan iodine nanti. Tak dapat scan iodine. Itu masalah kita yang sebenar. Kalau contoh kalau katakan agensi nuklear banyak duit, dia buat iodine 1, 2, 3. Okeylah. Kita boleh beli kalau agensi CZT. Sebab iodine tu boleh digantikan dengan 1, 2, 3. Betul. Itu kelemahan kita, maksudnya negara-negara kita Asia Tenggara ni lah. Singapura yang maju pun tak ada lagi. So kalau kita nak tengok, kita tengok Singapura dulu lah. Ada Singapura nanti baru boleh kita beli. Itu memang itu panggil senario kita lah. Sebab pengalaman kita, sebab Singapura ni negara yang mungkin dia duit banyak, dan lagi satu dia punya itu strategi kalau kita tengok Singapura ni ada strategi yang bagus. Dia tak sama macam Malaysia dengan Thailand. Malaysia dengan Thailand lagi ramai expertise daripada Singapura. Kalau kita tengok betul-betul, Thailand lagi banyak expertise. Cuma dia tak pandai marketing macam Singapura. Sebab Singapura ni dia lah, duit banyak, negara yang stable dan sebagainya. Lepas tu kalau boleh semuanya up to date. Dan Singapura ni dibangunkan oleh orang luar. Pasal tak? Kalau kita tengok betul-betul, diorang ni dibangunkan oleh orang luar. Pakar-pakar diorang ni bukanlah orang Singapura sendiri, tak ramai. Dia ambil daripada India, daripada luar, macam tu lah. Contohlah kalau tengok David Townsend. Pernah dengar David Townsend? Pernah. Pack City. Pernah. David Townsend tu duduk kerja dekat Singapura. All Star Center apa nama? All Star Lion Center dia panggil. Dah umur 80 lebih, rasa hidup lagi tak tahulah. Tapi memang dia duduk kat sana dan dia buat research center dia kat sana. So Singapura boleh buat duit.
Contoh kita nak buat alpha contoh kita nak buat alpha terapi. Singapura dah lama buat. Kita tak boleh nak beli. Sebab kita bukan ahli dia pending. Kita kena ada membership pula. So Malaysia bukan membership untuk dapatkan Zofigo tu. So Singapura je lah. So kita tak boleh nak buat. Itulah kekangan kita dan kita tengok je lah. Singapura dah start Alpha? Bila dia start Dia dah buat Zofigo. Dia buat trial. Radium 223. Radium. Okay. Radium 223. Takkan Zofigo. Actinium. Belum lagi. Kemungkinan sebab dia orang tak ada masalah untuk Tapi hari tu dia orang macam ada send advertisement pasal Actinium. Rasanya dia orang pun dah start dah tu. Dia orang dah start. Dia ni Singapura ni sebagai orang panggil dia marketing ni memang bagus. Tak tahulah macam mana kita nak tengok lah. Tapi macam tu lah. Dia punya kelebihan dekat situ lah. Kalau kita operate pun nak pergi operate kat Singapura, betul tak? Dia tak nak operate kat HKL. Dia tak nak operate kat IKN. Kan? Nak bersalin pun kat Singapura. Bersalin pun nak Singapura kak? Jangan mahal. Tak. Mahal tapi nasib baiklah kita punya Tun Mahathir dia dulu orang offer dia the best surgeon dekat Singapura. Mahathir kata dia nak IJN. Okey lah. Tak IJN memang lah. Itu cerita dia lah. Okey, ada soalan? Okay, Syamin. Philip dengan Simon. Mana Cik Amin pilih? Philip dengan Simon. Kan GE dengan Simon. GE dengan Simon. Sorry. Kita sasul lah. Philip orang tak pakai lah. Okey, sebenarnya Philip dengan Simon dua-dua ni bagus. GE dengan Simon dua-dua ni bagus dari segi pro and con. Okey. Mungkin GE dia keluar model baru sebenarnya. Dia dipanggil 870. Okey. Apa yang orang cerita lah, apa yang dipahamkan, dia improve city. Bukan spec, dia improve city. Saya tak tahu dia improve macam mana lah. Okay. Dan era sekarang ni adalah era AI. Kalau kita tengok sekarang ni, apa yang diorang buat di US apa semua, diorang dah ada AI punya teknologi di mana kita duduk saja, kita tekan AI yang buat. Kalau city dia boleh fight dengan CTA punya gambar, GE menang lah. Itu yang kita nak tengok tu sebab sebab orang Simon ni ex-GE. So dia cerita lah. Philip ni branding je lebih katanya. Betul lah. Kita pun okey jugalah. Dia cakap disebabkan tapi dia tak ubah pun city spec punya bukan. Dia tak ubah pun spec punya configuration. Maksudnya spec 670 dengan spec 870 sama saja. Yang dia ubah adalah city. Mungkin dia boleh improvekan dari segi attenuation correction. Mungkin. Itu yang kita nampak lah sebab city memang attenuation correction dia memang bagus lah. Memang kalau boleh kita nak full attenuation correction lah berbanding dengan yang lain lah. So Simon dengan ni dua-dua pun okey juga. Sebab sebab kita macam di IKN ni memang dah orang panggil dah macam regular customer GE. Okey. Sebab GE ni kita punya pengalaman selama 13 tahun 14 tahun jarang problem. Okey. Ialah European punya US punya produk lah. Simon pun not bad juga. Cuma kita tak ada pengalaman dengan Simon. Mungkin hari tu kalah sebab tak silap hari tu kita beat hari tu sebab software. Okey. GE bagi floating. Okey. Dia ada banyak floating pula, banyak workstation. Okey. Tu yang kita ni lah. Simon tak ada. Simon pun tapi sebenarnya sama saja. Kalau kita dapat Philip ke, dapat Simon ke, dapat GE ke, cuma kita kena belajar lah. Kalau kita dah biasa GE, dapat GE celah gigi je, training tu dia 5 hari jadi 2 hari je. Yang lain tu minum kopi je lah kan. Cuma bila kita belajar dengan GE dah lain sikit lah. Dengan Simon lain sikit lah. Cuma Simon itulah. Dulu kalau spec, okay, ini pengalaman saya lah, Kalau spec Simon. Ramai orang suka Simon. Tetapi kalau PET City, orang suka GE. Itu banyak center macam tu.
Tak tahulah apa mungkin tak tahulah apa benda yang diorang nak lah. Cuma kalau PET CT kena tengok kan, macam kita di IKN kita pun nak buat RTP bala semua kan. Cuma RTP Siemens dia ada offer untuk big bore. Okey, PET CT 85 cm. Okey, dia ada offer. Memang ada 85 cm. GE tak ada, 70 saja. Ya. Kecil. Dan kita masa tu pun tak terfikir pun kan nak buat yalah, benda-benda ni planning dengan yang reality biasanya berbeza lah kan. Tengoklah. Soalan. So RTP IKN jalan lagi lah sekarang ni? Oh, goreng pisang. Oh, laku betul Sebulan sekali. Okey. Tapi kita lebih kepada sekarang ni Dr. Pakar pun dah pakai memes. Adik kita sekarang ni semua pakai memes. Oi, berebut tapi kita dah install dekat mana? Dekat City. Yes, kita dah install kat sana. So doktor nak pakai, dia pakai dekat situ. So majoritinya dia dapat apa yang Adib buat, apa yang Dr. Pakar buat, dia bagi 4 option ya untuk RT punya oncologist untuk consider. So dia bagi pertama SUV 2.5. Dia panggil lebih 2.5. Maksudnya dia akan ambil segmentation lebih pada 2.5 ke atas. Okey, pertama. SUV lah, okey. SUV. Dia guna SUV. Yang kedua 40%. Okey. 40%, okey. Ya. Yang ketiga dia guna gradient. Gradient lah. ni PH. Okey. PH. Yang ke ni dia ambil 50% threshold. Tapi semua 4 tu consider as MTV lah. MTV. So sekarang ni RT kena fikirlah macam mana dia orang nak buat. Sebab biasalah teknik untuk segmentation ni masih lagi orang panggil masih lagi baru lagi. So orang nak cakap yang ini tepat, yang ini tak semestinya. Sebab itu pun kita buat pun PH yang dibangga-bangga pun tinggi lagi tinggi daripada 40%. 43. Orang tak ada validate benda lah tu dengan Nima Phantom ke? Kita validate. Ada buat. Tapi banyak data lah. Data banyak lah. Itu yang dalam proses tu sebab apa yang kita orang buat validate sekarang 1 to 4 lah. 1 to 4 memang confirm 40%. Kalau guna PH sebab banyak data kena at least kena benda tu kena ada 2.5 nisbah 1, 10 nisbah 1, 5 nisbah 1 baru cantik. Walaupun kita validate dengan Nima Phantom ni, tapi untuk clinical practice kadang-kadang dia lain. Jadi lain. Ya. Sebab dia saiz dia grabble. Saiz dia grabble masalah. Lagi satu kalau dia buat dekat lung, itu memang masalah besar. Lung tu memang masalah sebab dia bergerak. Lagi satu kalau kita tengok CT number dia berbeza. So apabila CT number dia berbeza, kita buat CT AC lari. Kita nak quantify pun ada masalah kat situ lah. So itu cabaran besar lah. Tu terpulang pada onkologis untuk nak terima lah. Tapi report tu simple lah Adik buat. Kita nampak lah ada 4 option. So ikutlah onkologis nak pilih mana. Sebab CT tak nampak. Kalau kita tengok kan CT memang tak nampak pun. Yang kita nampak sekarang dekat PET sajalah. Orang lain ni ramai ni Cuma pendengar setia ke? Ni Pak Rizwan macam mana? Ada soalan? So far tak ada. Oh tak ada? Dengar sharing je. Oh dengar dia. Okey tak ada masalah. Siapa lagi yang nak ni? 3 others je. Siapa lagi? So dari segi orang cakap features gamma camera ni ada dia ni memang orang panggil macam evergreen lah. Dia evergreen lah. Dia maksudnya akan ada market lah. Ada market tetapi dia tidaklah sehebat PET CT. PET CT ni memang orang panggil powerful lah. Itu generasi yang terbaru lah. So gamma camera ni memang ada dan ada permintaan dan walaupun gambar dia orang panggil unclear, tak clear pun, tapi kita masih lagi dapat maklumat macam mana yang ni lah. Cuma dengan orang panggil teknologi yang terbaru tu, okay. So
benda tu akan jadi lagi bagus lah. Sebab yang paling penting sekali adalah quantification lah. Kita nak quantification. Kita nak accurate, betul. Itu sebab kalau kita buat tu, kalau kita buat quantification, biasanya kita kena buat RC lah, recovery coefficient lah. Terutama sekali lesion yang kecil. Lesion yang kecil memang tak betul. Itu sebab ramai researcher dia buat orang panggil segmentation. Yang paling laku sekarang ni adalah PET segmentation lah. Dia ada iterative, dia ada gradient, dia ada banyak-banyak lagi. Itu adalah salah satu cabang. Sebab kalau kita dapat quantification, baru boleh kita buat report, baru boleh buat dosimetri, so baru boleh doktor buat macam-macam. Kalau quantification tak betul, so benda tu akan jadi uncertainties lah. Nanti doktor pakar lain, bukan daripada nuclear medicine, doktor pakar daripada disiplin lain, dia tak percaya kat PCT nanti. Itu masalah nanti. Susah lah kita. Susah nak cari makan. Okay? Itu yang masalah besarnya. Yang lain-lain tu semua okey je. Okay, ada apa lagi? Last. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Izzat, kat sini kita ada Umi pun ada kat sini kan. Siapa lagi Izam, Fuzi, Encik Mawak Fuzi Kak Diana pun ada. So, ada soalan lagi tak? Anip, ada soalan lagi? Anik ngantuk kot. Ngantuk Anik tu. Tak ada soalan lah. Tak boleh lawan lah. Meme kuat sangat lah. Tak boleh lawan. Itulah. Itu satulah. Lagi satu nak cakap, dosimetri ya. So dosimetri ni dia ada satu orang panggil, dia cuba orang panggil selaraskan. Okay. Sekarang ni dosimetri semua external beam. Okay. So sekarang ni MEMS dalam proses untuk kita selaraskan external beam dengan radionuclide terapi. So nanti kalau katakanlah contoh untuk kidney dia boleh pergi sampai 23 gray atau 30 gray. Ataupun kalau BED kidney boleh pergi sampai 40 gray. So apabila external beam katakanlah dia dah pakai 20, so nuclear medicine boleh pakai baki dia lah dalam 20 lah. Sebab dia masalah besar untuk nuclear medicine ni satu je lah. Dia sebab kita menggunakan kita menggunakan gamma ray spektrum. So spektrum ni memang tak akan dapat perfect. Okay. Dan kalau kita nak measure pun, contoh dose calibrator pun sama juga. Dose calibrator ni kalau kita guna kuantiti yang kecil memang tak boleh detect. Tapi kita terpaksa menggunakan well counter, betul tak? Ataupun lagi bagus sekali kita boleh guna HPGE. Itu paling tepat lah. Tapi kalau aktiviti yang tinggi, HPGE tak boleh pakai. So dia ada banyak kekangan lah. Itu yang masalah besarnya. Saya nampak masalah besar adalah dari segi spektrum, property tu sendiri. Kita tak boleh dapat orang panggil nilainya exactly macam external beam. External beam kata error nak at least berapa persen? 1%. 5%. Nuclear medicine 20%. Itu hebat lah. Cerita pasal dose calibrator kan. Macam kalau daily QA kan kita pakai Cobalt 57. Cobalt cesium dengan apa lagi satu? Barium. Barium. So macam tiga-tiga ni yang paling tinggi energi dia barium kan? Barium untuk iodine. 350. So macam betul. Kalau kan kita pakai dose calibrator, tapi kalau FDG kan dia punya energi kan 500. Tapi yang energi yang paling dia orang tinggi untuk test source ialah barium, which is untuk iodine. Tak, dia macam ni. Tak, dia sebenarnya barium tu sesuai untuk iodine. Sesuai untuk iodine. TC sesuai adalah 57, kobalt 57. Okey, yang paling sesuai sekali untuk FDG adalah sodium 22. Itu paling sesuai. Sebab dia mengeluarkan progesteron. Ya, itu masalahnya susah dapat. Apa tapi yang dia orang buat? Ada tapi mahal. Dan BKRP pun rasa dia tahu tu. Cuma dia orang masih menggunakan universal, iaitu cesium. Sebab cesium energi dia 600 lebih. So dia orang cakap boleh digunakan. Tu sebab kalau center yang buat pack sahaja, tak perlu karut-karut beli kobalt, pakai cesium je cukup. Kobalt tu mengarut lah. Kobalt tu untuk TC. Itu sebab kalau sepatutnya tengoklah apa yang orang recommend biasanya
satu radioisotop untuk satu dose calibrator. Itu saja. Dan satu cukup. Dia punya inilah dia punya calibrator. Lagi yang masalahnya sekarang ni Cobalt 57 ni setahun setengah dia. Lepas tu kena beli lagi. Itulah membazir duit beli setiap tahun tu. Tapi tanya BKRP kata tak ada masalah katanya. Sambungkan saja kalender tu. Apa yang kita boleh sambung kalender sebenarnya? Faham kan? Maksudnya kita sambungkan kalender tu. Cuma sambung kalender? Tak faham ah. Sambung. Apabila kita beli, okey, kata kita beli Cobalt 57. Okey. Biasa kalender dia akan bagi 3 tahun. Setahun setengah. Okey. Maksudnya kalau kita beli, okey. Sebenarnya lagi satu, kalau kita tengok, okey, kita kena tengok dose calibrator kita tengok apakah minimum activity yang dia boleh detect. Contoh kalau kita beli katakanlah 0.5 milicurie. Okey. Sekarang ni dah lap satu half life. Maksudnya 0.5 jadi 0.25. Tapi minimum dia boleh baca 0.15. Boleh pakai lagi tu. Oh macam tu. Ya. Maksudnya 2-3 tahun boleh pakai lagi lah. Dengan syarat melebihi minimum detectable. So kalender tu kita boleh sambung. Kalau beli mana yang nak check benda tu? Bila kita beli dia bagi. Kalau kita beli, memang dia bagi kalender tu. Oh, yang dekat dia punya sijil tu Ya. Lepas tu pakailah okey. Yang itu paling tepat tau sebab dia NIST punya. Siapa punya brandnya? Radcal. Kadang-kadang Radcal kita beli Radcal. Kadang-kadang yang Eckert Ziegler. Biasa Eckert Ziegler tu yang paling bagus lah. So kita boleh guna dan print. Selagi. Saya tanya BKRP kata boleh. Macam tu rupanya nak jimat duit. Jimat duit macam tu lah cara dia. Boleh diguna pakai lah. Sehingga betul-betul yang dia cakap minimum detectable. Dia akan bagi tahu kat situ. Okey, nanti saya check. Save lah sikit duit. Sebab dia 20,000 tak silap. Tengok dia tak market tak ni lagi lah. Okey. So okey Ramal. Dia orang semua senyap tu maksudnya semua dah malam minggu nak pergi tempat lain tu. Okeylah kita gimana? Rentas negeri dah lepas jadi dia orang adalah appointment. Sekarang tak ada apa? Maksudnya dia bebas lah. Tak adalah macam dulu. Dulu boleh dengar kan 3-4 jam. So sekarang ni mungkin 1 jam setengah yang paling lama pun. Mungkin Anik pun nak tidur dah tu. Zat, sana pukul berapa Zat? Orang dah pukul ni. Sama je Cik Amin. Sini bukan ni. Mana tahu kan dah lewat kan. Izzat okey Izzat. Okey. Izzat dapat mesin baru. Izzat tak sabar nak kahwin lah. Okey. Amin. Amin. Wah, dah tuan SME sekarang Tahniah. Terima kasih. Tu yang kena buat ni sesi. Nanti buat lagi best talk kau malam ni. Ingatkan ngantuk. Aku dengar lah. Dengar. Okey. Fokus. Okey, bagus. Fokus. Nanti buat lagi tau. Nanti tengoklah. Tengok apa? Tengok penganjur. Jangan lupa datang HKL bagi ilmu lebih sikit. SKL tengok dulu keadaan. SKL kena pergi malam-malam. Mesin baru mesin baru nak masuk 2 tu. SKL kena pergi malam-malam Mal. Malam pagi kau bilik free kau tu kat wad tu. Dia kalau siang dia orang sibuk bekerja. Sebab tengang sikit kan boleh malam-malam malam relax sejuk sikit. Okey. Cun. Okey. Okey babe. Okey Mal. Okey tak ada persoalan lagi. So kita tamatkanlah kita punya sharing session kita ni. So terima kasih kepada semua yang terlibat. Next topik apa Mal? Next topik. Nantilah. Kau lah bagi tahu lah. Aduh Macam mana Sunway ada pemberi makanan bergerak mesin tu. Itu tak ada kaitan awal. Canggih tu. Bagi makanan. IKN nak beli. IKN nak beli. Kalau ada dia beli 5 je.
Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Amir yang banyak kongsi Okey. tentang kita punya introduction of gamma camera. So terima kasih kepada semua. Saya ada record, nanti saya akan siapa nak saya akan email lah. Saya Okey. punya recording. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam.